Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni saya nak berkongsi resipi masakan daripada Mok Teh Channel. Mok Teh Channel ni kalau masak memang sedap dan resipi-resipi dia memang terbaik. Jadi saya rasa ini kongsikan resipi kuih tak Mok Teh Channel ni. Jom kita layan. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Right, kali ni Mok Teh nak kongsikan dengan anda semua resipi tak gulung yang gebu dan bentuk kekal cantik. Macam mana Mok Teh hasilkan supaya kuih tak gulung ni bentuknya kekal cantik dan rasanya yang gebu apabila masuk kat dalam mulut tu. Okey. Kat sini Mok Teh akan kongsikan cara dan bagaimana Mok Teh sediakan biskut tak gulung ni. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Untuk bahan sapuan, okey, 1 biji telur, sedikit berwarna kuning. Okey, mula-mula kita akan pecahkan 1 biji telur lah dan campurkan dengan sedikit berwarna kuning. Ini untuk sapuan atas tat gulung tu nanti. Ini kita akan ambil telur kuning sahaja. Okey, asingkan telur putih tu dan ambil telur kuning sahaja ya. Kat sini Mok Teh akan tunjukkan dengan anda secara detail Okey, dari A sampai Z. Okey. Mok Teh menggunakan senduk yang berlubang tu untuk keluarkan putih telur tu dan untuk ambil kuning telur sahaja. Okey, lepas tu masukkan kuning telur dalam dalam mangkuk tu balik. Lepas tu campurkan dengan sedikit pewarna. Okey, kat sini kalau macam nak campur sedikit air pun boleh. Sedikit sahaja. Okey. Kalau tak nak campur dengan air pun boleh, dia pekat sikit lah. Kalau untuk jimatkan, boleh campurkan dengan sedikit air. Okey. Okey, kacau-kacau. Ni kalau tak campur pun tak apa. Okey, kacau-kacau. Okey, pewarna kuning tu terpulang lah. Kalau macam nak nampak kuning sangat, lebihkan pewarna tu kan. Macam tu lah. Okey, senang sangat buat untuk sapuan kat atas tak gulung tu. Lebih kurang macam ni. Okey, dah siap untuk sapuan. Okey, kita fokus pula bahan kulit untuk tat. Okey. Mok Teh guna butter lah, buttercup ni, margarine buttercup. Okey. 1 cawan margarine buttercup. Okey, bersamaan 250 gram. Tepung gandum, 3 cawan tepung gandum. Okey, 3 sudu susu pekat manis. 1 biji kuning telur grade A. Sedikit esen vanila, 1 penutup. Sedikit pewarna kuning. 2 sudu minyak sapi. 2 sudu besar ya. Okey, mula-mula tepung gandum tu Mok Teh ayakkan dululah supaya tepung tu kadang-kadang kan ada sampah-sampah dia atau ketulan-ketulan apa-apalah kan. Lagi bagus ayak lah. Okey, 3 cawan
tepung gandum Mak Teh masukkan dan Mak Teh ayakkan terlebih dahulu tepung tu. Baik, ayatkan semua tepung tadilah. Okey, nampak tak selepas dia ayak tu, nampak tak sampah-sampah mesti ada kan? Nampak tu hitam tu kan? Itulah perlunya kita ayak, takut termasuk dalam biskut kita tu lah. Okey. Okey, baik, ketepikan gandum yang kita ayak tadi. Okey, kita sediakan bekas lah untuk kita buat tak gulung ni. Baik, mula-mula kita masukkan okey, 1 cawan buttercup. Okey, butter ya, Mak Teh guna butter. Okey, masukkan ke semualah. 1 cawan tu. Okey, buat biskut tak ni sebenarnya tak susah pun kalau kita ikut apa yang disarankan dalam video ni. InsyaAllah jadi. Setelah itu kita akan masukkan susu pekat manis. Okey, Mak Teh masukkan 3 sudu susu pekat manis, 3 sudu besar ya. Susu pekat manis ini pengganti kepada gula. Biasa orang taruh gula kan, tapi Mak Teh taruh susu pekat manis pun boleh. Lagi menghasilkan tak kita tu jadi gebu sebenarnya. Okey, clearkan semualah dekat sudu-sudu tu kan, keruk-keruk semua. Okey. Lepas tu kacau-kacau sebati ya, biar margarin dan susu pekat tu tercampur. Kacaunya lebih kurang gitulah, jangan terlalu lama lah ya. Ini untuk kekalkan bentuk okey, bentuknya. Okey, lepas tu kita gunakan minyak sapi. Minyak sapi ni bagus ya, ada tulis resipi tu lagi. Itulah. Okey, lepas tu kita guna 2 sudu besar minyak sapi. Okey, lepas tu kacau lah. Biarkan sebati juga. Okey. Kacau. Kacaunya pun jangan terlalu lama lah ya. Sebenarnya untuk bentukkan kuih tart yang cantik tu, semasa kita kacau ni margarin ke apa ke, jangan terlalu lama, jangan terlalu dia bagi kembang. Sebab apabila benda tu kembang, apabila kita bakar nanti, dia akan ikut turut kembang juga. Itu yang buatkan bentuk tak cantik. Lepas tu masukkan 1 penutup esen vanila. Okey, lepas tu kacau-kacau. Okey, buat biskut ni dia tak sama macam buat kek. Kalau kek kita nak mixer dia dengan lama biar berkembang kan, tapi kalau biskut tak perlu kembang. Okey, untuk menjaga bentuk dia tu biar cantik. Okey, lepas tu masukkan sedikit pewarna kuning untuk cantikkan warna biskut tart kita itulah. Lepas tu kacau-kacau juga. Okey, biar dia tercampur semualah. Okey, lepas tu kita akan masukkan 2 sudu besar tepung jagung. Okey. Okey, setelah itu kita masukkan juga 2 sudu besar juga tepung kastad. Okey, campur tepung jagung, tepung kastad, tepung gandum. Okey. Okey, untuk tips juga, bergantung kepada tepung juga ya. Macam mana kita nak duh tepung tu macam mana. Okey, nanti tengok Mak Teh tunjuk dalam video. Nanti macam mana kita nak duh yang macam mana kita untuk bentukkan bentuk tart tu kekal cantik. Okey. Okey, lepas tu masukkan 1
Satu biji telur grade A, yang besar lah. Tapi kalau macam tak ada grade A, boleh masukkan 2 biji yang grade kecil lah, macam grade C ke kan. Okey, ambil kuning telur sahaja. Okey, masukkan. Okey, adunan ni kita kena tengok adunan jadi adunan tu macam mana. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembik. Adunan pun memainkan peranan juga tau. Kadang-kadang tepung ni dia macam tak sama kan. Kadang-kadang memang sukatan kita tu dah betul, tapi kadang-kadang dia menghasilkan jadi lebih lembik, keras. Nak kena tengok-tengok juga. Okey. Lepas tu masukkan tepung gandum yang telah diayak tadi, sedikit demi sedikit. Okey. Ni masuk sedikit kacau ya, macam gitu buatnya. Okey, kacau sehingga gandum tu habislah ya. Tapi kena tengok-tengok juga ya. Masa kita uli tepung tu, takut terlalu keras dan takut terlalu lembik. Kalau terlalu keras, kurangkanlah. Kalau maknanya kalau dah ngam-ngam jadinya tu, kurangkanlah tepungnya. Okey, kita masukkan semua gandum tu. Okey, lepas ni kita boleh tukar dengan tangan lah. Sebab adunan tak gulung ni perlu kita kacau dengan tangan. Sudu tu untuk permulaan je lah kan. Lepas tu kita kena tukar dengan tangan. Okey, gaul-gaul dengan tangan. Sebatikan semua gandum semua tadilah, agar tercampur semua dan bentukkan dough. Okey, untuk buat tak gulung ni dia tak boleh terlalu keras dia kena lembut-lembut macam gitu. Okey, nak kena lembut. Dan kita try test ke atas acuan. Kalau dia dah boleh tolak dan dia tak merkah, dia maknanya dia dah terbentuk bentuk dia tu cantik, bermakna itu dah sesuai lah untuk buat tak gulung. Tak gulung dia kena adunan dia tu kena lembut sikit daripada tak biasa, macam tak bunga apa semua kan. Okey, kalau adunan tak gulung kena lembut sikit. Okey, tengok lebih kurang macam ni tau. Nampak? Waktu tekan ni. Okey, kalau dah bentuk dough macam tu, dah boleh stop lah, tambah apa-apa. Maknanya ini dah cantik. Okey, lepas tu diamkan dalam 10 minit. Nak kena diamkan juga. Okey, waktu tutup, diamkan dalam 10 minit lebih kurang macam tu lah, baru boleh guna adunan dia tu, dough dia tu. Baik, setelah didiamkan dalam 10 minit lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu ambillah dulang pembakar tu, loyang pembakar tu, sapu dengan sedikit margarin ataupun butter tadilah. Okey, sapukan keseluruhan tu lah. Okey, baik. Lepas tu kita test lah. Okey, sebenarnya acuan tak macam ni lah lebih kurang, tapi Mokti tak guna semua bentuk tu lah, dalam bentuk tu. Mokti semua guna mold dia ni je, bentuk ni je, yang kecil ni je. Sebab apabila Mokti guna tu, dia licin kat tangan. Jadi Mokti hanya menggunakan mold dia ni je, bentuk acuan dia ni je. Lepas tu Mokti tekan dengan tangan. Itu lagi Mokti rasa selesa. Tapi ikut keselesaan anda masing-masing lah. Kalau nak guna tekan dengan acuan dia tu pun boleh. Nak guna macam cara Mokti buat ni pun boleh. Okey, ambilkan sedikit dough yang lembut tadi tu. Okey, masukkan ke dalam acuan. Okey, Mokti guna acuan yang macam gini. Mokti guna 2 acuan tau. Ni Mokti tunjuk acuan yang ni. Kejap lagi Mokti akan tunjuk guna acuan satu lagi. Okey, test dia. Maknanya kalau kita tolak tu, dia lembut keluar dia tu, bermakna dah okey lah tu. Okey, dah okey dough tak gulung kita. Tapi kalau kita tolak dia macam macam merkah gitu, itu tak cantik adunan dia. Macam ni dah cantik. Okey, nampak.
Okey, yang gigi ke bawah, gigi tu ke bawah, yang lurus tu ke atas. Okey. Lepas tu tolak. Okey, ni motif test untuk satu ya, supaya anda faham Okey, lepas tu tolak. Tolak dengan lembut. Okey, mol dia tu jangan angkat tau, biar dia ke bawah dekat loyang tu. Jangan angkat mol. Kalau angkat mol yang tak jadi, kita tolak tu. Okey, biar mol dia tu ke bawah. Ini teknik untuk guna acuan dia, bawah dia tu saja. Okey, tolak lebih kurang macam gitulah. Lepas tu betulkanlah air sengit tu kan. Okey, lebih kurang macam tu. Ini contoh pertama Mok tunjuk ya. Okey, lepas tu kita ambil tat yang dah digulung. Okey, ni tat ni Mok buat sendiri ya. Hari tu Mok dah kongsi dalam video Mok buat inti tat ni. Okey, tolak dengan slow lah jangan tekan-tekan sangat. Okey, dah terbentuk. Lebih kurang macam tu lah. Nampak? Dah bentuk pun. Okey, kuih tat kita. Okey, ni untuk permulaan tahu Mok test tadi. Okey, nampak ni Mok fokus dekat, lebih kurang macam ni lah. Kemas dah cantik lah nampaknya. Okey, Mok alihkan kedu Mok ni atas tempat tempat roti ni. Okey, macam ni lah. Tolak slow-slow, lebih kurang macam tu. Acuan tu jangan diangkat ya. Tolak biar dia dengan sendirinya berjalan tu. Macam tu lah lebih kurang. Dah panjang macam tu. Okey, boleh boleh cut lah. Okey, lepas tu ulang macam gitu lagi sekali. Okey, layan video Mok buat tat ni ya. Okey, tengok dan bagaimana Mok buat dia step by step. InsyaAllah anda boleh buat nanti. Lepas tu rapikan tat tu biar dia lurus cantik lah. Okey, menggunakan spatula tu. Lebih kurang macam tu lah. Okey, apabila dah rapi macam ni, boleh masukkan inti dia. Okey, tat nanas ni. Okey, resipi tat nanas ni anda boleh tengok dekat end screen belakang sekali ya. Nanti Mok akan letakkan kat situ kad dia. Nanti boleh tekankan pada kad tu macam mana Mok hasilkan tat nanas sendiri, buatan sendiri, homemade lah. Okey. Okey, memang tat nanas ni inti dia tu memang Mok buat sendirilah. Okey, Mok tak beli pun. Kalau nak beli pun boleh, senang kan. Nak buat pun boleh, nak belajar buat pun boleh. Nanti dekat end screen belakang tu tekan je ya. Okey, ni contoh Mok dah buat banyak lah. Senang kan, buat banyak, susun, lepas tu gulungnya lagi cepat kejadiannya. Okey, tolak dia slow-slow ya, jangan tekan pada tu tau, nanti bentuk dia hilang. Okey, slow-slow je. Nampak dia terbentuk bulat, cantik lah tu. Dah jadi kan. Nampak. Okey, kemas dan comel. Okey, ni Mok buat banyak dah, susu banyak-banyak terus. Lepas tu boleh gulung lagi cepat lah. Tadi Mok tunjuk permulaan tu satu ke dua ke. Ni Mok dah. Okey, Mok dah ringkaskan. Mok dah tekan dah banyak-banyak. Aturkan dia tu macam askar dah berbaris kan. Itulah. Lepas tu satu-satu kita gulung dia. Apa lagi kan, gulung lah. Lepas tu susun dalam dulang pembakar tu. Baik, dah siap gulung. Okey, Mok susunkan dalam dulang pembakar ni. Susun pun kena cantik-cantik ya. Semua daripada permulaan sampai akhir nak kena kemas dah cantik. Baru biskut tat gulung kita ni nampak menarik dan cantik. Okey, nampak tersusun cantik. Rapikan dia. Okey, ni yang last ni.
Okey. Lepas tu kita akan sapukan tat ni dengan sapuan kuning telur yang kita buat mula-mula tadi itulah. Okey, dah tersusun cantik. Okey, macam askar berbaris kan. Itulah kejadiannya. Kalau kita buat kemas, teliti, memang nampak cantik. Okey. Lepas tu sapulah dengan sapuan kuning telur tadi. Okey, sapu satu persatu. Nampak dah menitis. Seeloknya jangan biarkan telur kuning tu menitis, sapuan tu menitis. Kalau tak, dia nanti melekat apabila kita nak keluarkan tak tu apabila dia dah kita sejukkan. Elakkanlah kalau boleh. Tapi kalau terjatuh juga nak buat macam mana kan. Kuning telur tu kan sebab dia cair kan. Okey, nampak dah tersusun cantik ni. Okey, ni kejadiannya. Mak Teh dah sapu dengan kuning telur tu. Okey, ni ready untuk dibakar lah nanti ya. Okey, panaskan oven terlebih dahululah. Sebelum nak bakar, panaskan oven terlebih dahulu. Mak Teh panaskan dalam 10 minit lah sebelum nak masukkan tat nanas. Okey, Mak Teh panaskan oven 10 minit sebelum nak masukkan kuih tat gulung ni. Okey. Ni dah ready ni. Askar, macam askar kan. Dia berbaris tu cantik. Dia nak masuk dalam oven tu. Kejap lagi kena bakar dia. Itulah. Biar dia berbaris dulu. Kejap lagi dia kena bakar. Okay. Cantik kan kejadiannya. Itulah kalau kita buat cantik, kemas, memang menarik lah. Dan hasilnya pun menarik. Nak kena buat dengan teliti lah. Okey, oven tadi dah panaskan 10 minit. Okey, boleh buka oven tu dan masukkan tat kita ni. Okey, masukkan perlahan-lahan ya. Okey. Sebab oven tu kita dah panaskan, memang panas lah. Okey. Masukkan perlahan-lahan dalam oven tu. Okey, lepas tu bakarlah macam biasa pada suhu yang Mak Teh tunjukkan ni ya. Okey, lepas tu tutup. Okey, suhu yang Mak Teh gunakan. Okey. Api atas bawah dah selama 25 ataupun 30 minit. 30 minit itu sebenarnya. Okey, ni. Okey, lepas tu kalau dah masak, nampak tu. Ni Mak Teh ringkaskan. Dah masak. Nampaknya dia dah masak selama 30 minit tadi. Mak Teh bakar dalam 170 darjah Celsius. Okey, selama 30 minit api atas bawah. Okey, dia dah masak ni. Kita boleh keluarkanlah dia. Okey. Nanti dia akan berbunyi masa dia time dia tu. Okey, itu dah menandakan biskut kita dah masak. Masa tu dah boleh angkat lah. Dah boleh tarik keluarkan, sejukkan. Okey, ni Mak Teh akan dia dah masak tu, Mak Teh akan keluarkan daripada oven ni. Cantik, dia dah masak garing betul tu. Okey, keluarkan. Tak, kita nampak. Tada! Nampak cantik kan? Ini masa ni panas lagi tau. Tunggu dia sejuk, boleh masukkan dalam bekas. Inilah kejadian dia tat gulung by Mak Teh, nampak. Jadi kan anda kat luar sana pun insya-Allah boleh buat macam Mak Teh buat. Insya-Allah jadi kalau ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. Okey, ni Mak Teh keluarkan dan Mak Teh akan sejukkan lah. Fokus dekat-dekat sikit, nampak tak? Masa ni panas lagi tau. Cantik kejadian dia. Memang sedap lah. Anak-anak Mak Teh memang tengok ni memang tak tahan dia. Memang sedap lah. Tengok rasa gebu dia tu bila masuk dekat mulut tu. Dengan rasa susu kan, lemak-lemak, dengan tat nanas tu memang sedap lah, nampak. Inilah kejadian dia. Okey, dah siap. Okey, Mak Teh masukkan dalam balang, masukkan dalam kedap udara. Tunggu sejuk dulu tau. Okey, lepas tu simpan lah dalam
bekas kedap udara sedia untuk hidangkan kepada tetamu ataupun nak makan sendiri pun boleh. Itulah. Okey, ni bentuk acuan kedua. Okey, tadi bentuk macam tu kan. Okey, ni acuan kedua. Okey, kalau siapa nak layan, nak tengok Mok Teh buat tak acuan kedua ni, okey, silakan layan video Mok Teh ni sampai habis ya. Mok Teh tunjuk juga untuk acuan yang kedua. Tadi acuan pertama, ni acuan yang kedua. Kedua ni dia macam bergaris dekat tengah tu. Pun cantik juga kalau nak buat acuan bentuk macam ni. Nampak? Dia tersusun tu, Mok Teh dah buat. Sebab adunan Mok Teh buat tadi tu, boleh Mok Teh bagikan dua, buat dua bentuk lah. Okey, macam biasa juga tadi. Okey, apabila dah tekan acuan dia tu, lepas tu boleh gulung macam biasa. Okey. Cuma bentuk je dia je lah yang lain sikit. Okey, sama je sebenarnya. Nampak susun cantik-cantik juga macam tadi. Susun satu persatu. Okey, betul kan? Buat biskut ni seronok kalau kita buat jadi. Dan kalau kita buat dengan teliti lagi, dia nampak cantik, kemas dan menarik. Susunlah balik dalam dulang pembakar tu. Nampak cantik kan? Geram tengok kan? Itulah. Dah tu. Lepas tu macam biasa, sapukan dengan sapuan kuning tu, telur kuning tu. Okey. Dan sedikit pewarna tu. Okey, sapu pada kuih tart kat atas tu. Kasih dia cantik sikit, make upkan dia, betul tak? Itulah. Okey, tart ni sesuai sangat nak make up dia tahu, bukan kita je tahu. Itulah. Kalau Mok Teh lah, kasih dia make up, kalau kasih cantik sikit, nampak menarik sikit terlebih dahulu. Itulah penangan kuih tart ni. Nampak tak? Okey, ni Mok Teh ringkaskan ya. Ini dah masak, Mok Teh bakar sampai habis. Sebab ni untuk acuan yang kedua Mok Teh buat. Okey. Tadi acuan lain, acuan lain sama je sebenarnya, tapi cuma bentuk dia. Tapi kadang-kadang kita buat tu ada juga sedikit. Alhamdulillah dah siap. Kita dah lepas dibakar tu dia jadi melekat tau. Memang sedap, menarik, sedap dimakan. Pada dulang. Itulah dia kuih tart gulung by Mok Teh ni. Kepada yang baru nak belajar, silakan belajar dan ikut step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni, insya-Allah jadi. Nampak? Nampak dia pun dah sedap kan? Itulah. Ini Mok Teh kasih layan gambar video gambar biskut tart gulung by Mok Teh. Layan je. Itulah. Memang sedap. Baik, selepas tu kita sejukkan dia lah. Okey, macam biasa kita sejukkan dia dulu. Baru kita boleh masukkan dia dalam bekas kedap udara. Okey, ni Mok Teh dah siap bakar dan Mok Teh sejukkan, nampak? Bila dah sejuk tolak gitu je, dia dah tanggal daripada dulang pembakar tu. Okey, nampak? Okey, ni dah sejuk, dah boleh masukkan dalam bekas lah. Okey, nampak? Tara, nampak? Ni Mok Teh dah susun, ready lah masa hari raya, lebih kurang macam ni lah kita buat kan. Okey, boleh hidangkan dengan tetamu, menarik kan? Masukkan dalam bekas kuih. Okey, boleh hidangkan dengan tetamu. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okey, dah siap pun Mok Teh buat kuih tart gulung by Mok Teh. Okey, kepada anda yang kat luar sana baru nak belajar, okey, sila ikuti video Mok Teh ni dan tonton sampai habis, insya-Allah anda akan dapat ilmunya. Okey. Dan kepada yang baru menonton video Mok Teh, selamat datang Mok Teh ucapkan. Okey, dan setelah menonton tu boleh tekan butang subscribe dan butang tombol loceng tu untuk dapatkan resipi-resipi terbaru daripada Mok Teh. Okey, insya-Allah Mok Teh akan kongsikan pelbagai resipi-resipi menarik, termasuk biskut raya, masakan untuk hidangan hari raya. InsyaAllah Mok Teh akan kongsikan dengan anda semua. Jadi apabila anda masuk ke channel Mok Teh, anda insyaAllah anda akan dapat ilmunya, insyaAllah. Okey, sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mok Teh. InsyaAllah doakan Mok Teh sihat dan boleh share
berbanyak mungkin resipi-resipi menarik untuk anda. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Bye, sampai jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Itulah dia perkongsian daripada Mok Teh. Saya memang suka menu-menu Mok Teh ni, jadi saya share kat sini. Dan saya dah minta izin kepada Mok Teh. Terima kasih kepada Mok Teh Channel dah memberi izin.